Hadis ke-11, rasuah berleluasa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah apabila rasuah sudah menjadi perkara yang biasa atau berleluasa, tersebar di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khudhul 'ata'a ma dama 'ata'an. Ata'an tu la'alla sawab tak ada alif dia. Dia ata'an. Hamzah tu bila dia fathah, kalau sebelum dia ada alif, dia dah tak perlu tandakan dengan alif itlaq. Dia ata'an, hamzah tu cukup berdiri sendiri. Bina'an, itu contoh dia. Jadi ata'an fa idza sara rashwatan fid din fala ta'khudhuhu wa lastum bitarikihi yamna'ukumul faqr wal hajah. Faqr wal hajah. Rawahu Tabrani fil Kabir. Di hadis riwayat Imam Tabrani di dalam Al-Kabir. Dalam terjemahan dia tambah Abu Nuaim. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah pemberian itu selama ia sebagai pemberian. Selama ia sebagai pemberian, ambillah. Tetapi apabila ia sudah menjadi suapan, rashwah, dia boleh baca macam-macam. Rashwah. Jadi itu adalah suapan atau rasuah. Lalu dia kata di sini, pada pandangan agama fiddini, pada pandangan agama, maka jangan kamu mengambilnya, haram untuk diambilnya. Namun kenyataannya, walastum bitarikihi yamna'ukumul faqr wal hajah. Namun kenyataannya kamu tidak akan dapat meninggalkan suapan itu kerana kamu takut fakir dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Ini tanda-tanda yang Rasulullah SAW telah sabdakan kepada umatnya bahawa haram, fasara rishwatan. Jadi contoh dia hadis yang lain, iaitu la'anallahu rasyiya wal murtasyiyah. Rasyiya wal murtasyiyah. Jadi Allah SWT melaknat orang yang memberi rasuah dan yang mengambil rasuah. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi Rasul dah bersabda tentang rasuah. Baginda SAW telah menceritakan tentang rasuah, tapi umatnya selalu lupa. Sampai hari ini rasuah berleluasa. Mungkin jujur kalau di Malaysia ni saya tengok masih alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan duduk di negara Arab, masya-Allah, rasuah ni dah jadi macam perkara wajib. Saya baru balik dari Mesir, baru semalam, masih jet lag. Terus terang masih jet lag. Di Mesir ini salah satu penyebab kefakiran adalah rasuah. Dari dulu nak urus apa pun semua bukroh, semua besok. Besok tu bila dia kata bukroh tu maksud dia seminggu. Kalau dia kata syahr jai, syahr qadim, bulan depan, tu maksudnya tahun depan lah tu. Kalau usbu qadim, usbu jai, usbu yang akan datang, sebulan lah tu. Itu. Kalau bagi, semuanya lancar. Kita mungkin boleh merasa bahawa tak payah susah, kita bagi je lah Ustaz, kan? Biar mudah. Disebabkan oleh pernah ada yang memberi sebelum ini, maka dia menjadi budaya. Maka yang datang setelahnya kalau tak bagi, datanglah, tunggulah sebulan, barulah dapat keluar. Jadi macam tu rasuah. Ini tak boleh, hadir wal hadrah hafizakumullah. Dulu saya ingat lagi di Indonesia, waktu saya di pondok, nak buat visa tu memang diajar oleh orang-orang Indonesia, bagi lebih insya-Allah cepat keluar. So kita bagi tu, ulur tu memang didapatkan, cepat keluar.
Lepas tu waktu tu saya form 1, mana saya terti umur 13 tahun, saya ikut je orang kata apa. Tapi lepas tu baru sini-sini bagi tahu, kita memang orang Malaysia jangan bagi, sebab dia akan jadi budaya. Bila jadi budaya, nanti junior yang akan datang akan terpaksa bagi. Sejak itu kita stop, tak boleh buat benda tu, haram. Dan alhamdulillah, walaupun agak susah dalam proses peralihan, waktu yang sama tahun 1968 terjadi demonstrasi besar-besaran, Soeharto jatuh, naiklah waktu itu B.J. Habibie, dan dia melawan rasa secara total sampai kepada Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Jadi dah mula budaya tersebut dah dilawan dan ditukar dengan banyak koruptor yang ditangkap dan lain-lain. Tapi saya tak tahulah apa terjadi setelah itu. Jadi mula nak membersihkan negara tersebut daripada rasuah, dan mereka naik, maju dari segi pembangunan dan lain-lain, mula ada kualiti. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi ini yang terjadi di kita di Malaysia, di tanah Arab masih berluasa, sehingga menjadikan negara tersebut semakin mundur. Menariknya, saya pergi ke Morocco, negara Arab. Waktu nak buat visa, kalau di Fes tu kena beratur pukul 3, beratur pukul 3 pagi untuk pergi pukul 8. Musim sejuk lah tu, macam mana, logik ke tak logik? Maksud dia kata lah, nak senang bagi je, nanti jalan. Tapi semua pelajar luar negara melarang perkara tersebut, sebab dia akan jadi budaya. Dan alhamdulillah, budak kawan-kawan dah terpaksa lah tunggu beratur pukul 3 pagi untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan buat visa, buat bertokoh wataniyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini contoh. Alhamdulillah, contoh yang boleh kita contohkan adalah di Singapura. Di Singapura memang rasuah tersebut adalah suatu crime, adalah suatu jenayah yang diperangi betul-betul. Ini patut kita memiliki sifat tersebut. Dan government servant atau penjawat awam kena ada sifat profesional, bukan berusaha untuk menyusahkan, tapi berusaha untuk memudahkan siapapun itu, sama ada rakyat sendiri ataupun orang lain yang berhajat dan berkeperluan serta diperintah oleh undang-undang untuk berurusan dengan sistem yang betul. So we have to think the mechanism not only for our people but for everyone who needs it, untuk mempermudah. That's why kita sebagai penjawat awam namanya penjawat awam. So, saya tak suka perangai penjawat awam nak menyusahkan orang, itu saya tak suka. Sebab itu saya di universiti saya, hatta student saya kata, kalau dia boleh dipermudahkan, kenapa kita nak kena lari sana lari sini? Make it easy, selesai. Bagi student tersebut senang. Dia student kena ingat, dia kena sedar timing dia. Yes, of course, itu kewajipan dia. Tapi kalau dia ada sebab dia terlambat, dia tidak mendapat maklumat dengan betul dan lain-lain, atau dia bertanya cara dia tak tahu dan dia bertanya, kenapa kita tak mudahkan? Kenapa kita nak jadi perangai nak menyusahkan? Kalau kita boleh tolong dia, kenapa kita tak boleh tolong dia? Tolong je lah. Ini contoh dia, hadirin wal hadirat. Why we have to make it complicated? Kalau kita cikgu-cikgu hari ini report tambah menyusahkan, pensyarah pun sama. Make it easy. Ya, kalau kita nak quality, make KPI dengan cara quality, but why everything has to be complicated? Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sifat rahmah tu kena ada. Kalau kita ada menu rahmah, dan kita kena rahmahkan juga kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada pelajar, kepada mahasiswa, kepada siapapun itu. Polisi perlu kepada polisi, yes, but polisi bukan kitab suci. If you can change the policy dengan cara yang to make it easy, but betul, tujuan dengan tujuan betul, bukan nak menyusahkan.
yang menyebabkan ada satu cara dulu di Indonesia tapi diperangi, iaitu dia sengaja buat susah supaya orang ulur. Ini contoh dia, rasuah. Sengaja buat susah untuk biar orang itu bagi rasuah. Jadi waktu itu ada kempen daripada mahasiswa, bukan universiti, ini negara, kempen untuk merubah sistem yang mempermudahkan. Nak buat pasport tak payah susah-susah. Dulu bagi sampai 1 juta nak buat pasport, sekarang kalau buat pasport Indonesia waktu dulu sekarang jadi RM250,000 saja. Itu pun dah tak payah nak susah-susah. Contoh dia. So ini, dan alhamdulillah lah Malaysia kita dah advance dalam bab ni, kita dah buat lama. Ini adalah satu perkara yang perlu kita puji untuk memudahkan. Tapi bagaimana dengan urusan lain selain daripada pasport? Ini yang kita kena renungkan. Hadir wal hadra hafizahullah. Keterangan al-ata' madama ata'an, dan dia akan jadi riswah yang dilarang agama, fala ta'khuduhu, maka kau jangan ambilnya. Tapi walastum bitariki wawhal, walhal kalian semua tidaklah yang meninggalkan rasuah, masih buat. Kerana apa? Takut nak jadi faqir dan sangat berhajat kepadanya. Jadi kita jadi manusia jadi macam tu pada hari ini. Takut nak jadi miskin, kita sanggup menerima rasuah. Takut tak dapat projek, kita kena bagi rasuah. Dan pada budaya termasuk di Malaysia, memberi tersebut dengan alasan, tak, saya niat baik Ustaz, saya niat sedekah, niat hadiah. Dengan merubah lafaz sahaja dijadi bukan rasuah. Mana boleh? Tak, ni betul, tak niat ni niat hadiah, sedekah, macam-macam, sedekah saja nak tolong ustaz, kesian ustaz ni. Tak boleh macam tu. Kalau sedekah tidak ada alasan imbal balik. Tapi ini dia bagi sebab nak dapat projek, dia bagi sebab nak suruh ini, sebab syarikat dia dapat tender, sebagai ini dapat itu. Itu tak boleh. Ini rasuah. Hadirul hadrat, ini rasuah. Ini perkara yang bahaya, tuan-tuan. Dan diharamkan di dalam Islam. Keterangan di akhir zaman budaya suap ini, rasuah, akan menjadi-jadi di masyarakat, dan wang mempunyai kuasa untuk membeli pangkat dan kedudukan, dan wang juga diperlukan untuk mendapatkan kelulusan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Aduh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi duit diperlukan untuk mendapat kelulusan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Ini hadir wal hadra fizakum, bahaya. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Tamak dan rakus. Dalam keadaan yang demikian, orang sudah tidak malu dari orang lain dan hilanglah rasa hormat menghormati. Jadi contoh paling mudah yang ada dalam TV lah. Kalau bagi sekarang tak kena saman, bagi RM50 tak kena saman, kena saman RM300. Lebih bagi je sekarang. Mana tanggungjawab sebagai polis ataupun rakyat yang melanggar undang-undang dengan polis yang menegakkan undang-undang. Kalau rasuah tersebut diberikan, diizinkan, tapi ini dilakukan, la haula wala quwata illa billah. So we have to educate our people. Kita kena mendidik masyarakat untuk menjauhi daripada rasuah, menjauhi dari budaya ini. Urusan-urusan tak sepatutnya, tidak perlu kepada rasuah. Urus kerana memang patut untuk diurus seperti itu. Hadir wal hadra hafizakumullah. Dalam keadaan yang demikian, orang sudah tidak malu dari orang lain dan hilanglah rasa hormat menghormati. Bila dia sudah menerima rasuah, orang akan hilang respect. Alah, dia ni pun nak ambil, ni contoh dia, duit haram
Yang penting dapat wang, maka musnahlah akhlak dan runtuhlah segala budi, dan yang wujud hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya. Akhirnya semakin menzalimi masyarakat. Hadirin wal hadirat azza. Sebab itu perkara ini perlu dilawan mula dari sekarang. Mula dari sekarang semuanya kena dilawan. Kalau betul-betul niat untuk melawan, dan dia kena dilaksanakan. Hadirin wal hadirat azza.